Juzuk yang kalau tak ada dia, tak ada. Tak ada hakikat iman itu. Tak ada hakikat iman. Orang tak apa ni? Gitu. Ia tidak termasuk sebagai juzuk muqawwim, hanya juzuk mukammil. Seperti yang kita sudah berapa kali dah sebut. Tidak termasuk dalam hakikat dia. Seperti kalau kita katalah, kalau mengikut ilmu mantik lah, ilmu logik, dia apabila kita nak ta'rif sesuatu ni, dia kata kita kena ta'rif di mana ta'rif itu menyatakan hakikat dia dengan tepat. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Tapi sejauh mana ke manusia dia dapat mentakrifkan sesuatu tu tepat mengikut hakikat dia, itu soal lain pula. Tetapi sekurang-kurangnya diterima oleh umum. Diterima oleh umum. Misalnya kalau kita kata jam. Apa dia jam? Apa itu jam? Kalau tanya kod mantik lah, kita jawab, kalau jawab macam-macam boleh jawab tu. Tetapi jawapan yang tepat, yakni kalau mengikut kaedah dia panggil jawapan menggunakan jenis dan fasal. Itu istilah dia lah tu. Maka kita kata satu juzuk tu, juzuk bagi hakikat jam yang menunjukkan waktu, juzuk yang kedua. Kalau tak ada salah satu, tidak jam, apa panggil? Tidak jam. Ia kena ada keluar. Sebab apa? Ini juzuk muqawwim, orang panggil. Ia kena ada kedua, barulah orang panggil jam. Kalau alat saja, kaset ni pun alat. Pisah pun alat. Telefon pun alat. Alat belakang. Mikrofon ni pun alat. Kalau kita kata yang menunjukkan waktu, matahari pun menunjukkan waktu. Bayan menunjukkan waktu, dan macam-macam lagi yang menunjukkan waktu. Tapi apabila kita kata alat ni maknanya benda yang orang buat. Itu alat. Sesuatu yang orang buat. Mikrofon, kau pisah, kau apa, kau orang buat. Matahari tidak orang buat, bukan alat. Itu orang panggil dalam mentakrifkan sesuatu, dia kena tepat. Tepat semua kalau mengikut ilmu mantiknya, dia sebut dengan menggunakan jenis dan fasal. Itu istilah dia, kita tak segi panjang lah. Gap dia jenis, kemudian fasal tu dia jadi ngaji mantik pula. Tidak ngaji hadis. Cuma sekadar nak ayat, nak mudah faham. Supaya juga dulu kita sikit lagi. Kalau kita ngaji mantik, kita lama dulu, selalu sebab dia mari daripada Aristotle. Itu bapak dianya. Dia kata apa? Manusia. Apa itu manusia? Hayawan natik. Kita jumpa semua lah contoh lagu tu. Hayawan natik. Apa tadi juga lah, sepanjang tadi lah. Itu binatang yang boleh berfikir. Binatang yang boleh berfikir. Halus tu. Soal kita setuju ke tidak setuju, sejauh mana kita nak setuju, itu soal lain, perbincangannya panjang. Tetapi sekurang-kurangnya dia telah mengemukakan apa orang panggil hakikat dia, sejauh yang dia faham. Hakikat bagi manusia, sejauh yang dia mengikut pengamatan dia, iaitu manusia ni binatang. Binatang tu orang panggil apa? Jenis. Yang boleh berfikir, fasal. Itu orang panggil. Dua-dua ni tak boleh pisah. Sebab dia panggil zati ni, zati. Kulli zati. Tak boleh pisah. Kalau pisah, tak ada hakikat manusia tu. Kalau binatang saja, lembu pun binatang, kambing pun binatang. Kalau tak ada, boleh berfikir. Kalau boleh berfikir, malaikat boleh fikir, jin boleh fikir. Tapi binatang tu, situlah orang panggil ini juzuk. Dua juzuk. Juzuk gapo? Juzuk muqawwim. Nak faham juzuk muqawwim tadi, bukan juzuk mukammil. Bukan juzuk mukammil. Kalau kita kata manusia itu binatang, binatang yang boleh mendengar. Yang mendengar tu adakah sifat asas bagi manusia? Kalau dia tidak boleh dengar, dia tidak manusia kah? Tak.
Juzuk juga, tapi juzuk mukammil. Orang panggil, hak tu nak pergi hak tu. Dah. Nak pergi hak tu. Hak tu kita tidak nafilah dari segi juzuk mukammil tu memang semua terima. Seterusnya yang kedua, selalu disebutkan apabila seseorang dalam Quran ni, apabila seseorang itu beramal dengan syarat dia beriman, maka gini. Hasil dianya, akibat dia gini. Iaitu man ya'mal minas salihat wa huwa mu'min fala kufrana li sa'yi. Misalnya, dan ayat-ayat yang seumpama itu banyaklah. Sesiapa yang beramal soleh dalam keadaan dia telah mukmin, dia telah beriman, maka tidak sia-sia amalannya itu. Dengan syarat tu, kalau beramal soleh, buat kebaikan, boleh buat belaka, hasil dia subuh tulah juga. Kalau kita kira orang kafir beri makan kepada orang hak lapar, dengan orang Islam beri makan kepada hak lapar, sama-sama kenyang. Kalau nak kira sama-sama kenyang je hak lapar tu, tetapi dikira di sisi Tuhan tu sebagai pahala. Nak ada apa? Nak ada iman. Iman tu sebagai syarat. Syarat dengan masyurut dia tak boleh hak tolak. Tu dia nak rayaknya. Syarat dengan masyurut. Mana hak ni, amal soleh ni nak jadi, nak tidak sia-sia tu, apa syarat? Syaratnya kena beriman. Tentulah iman dengan amal soleh tu bukan benda tolak. Kalau benda tolak, kata tak syarat lagu tu. Atas benda tolak. Ini ia mengikut pengamatan dia. Lagi ayat misalnya syarat, wa aslihu dzata bainikum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Damaikan antara sesama kamu dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu benar-benar beriman. Jika kamu benar-benar beriman. Jika kamu beriman, maknanya iman tu ada dah. Lepas tu baru hak ni. Seterusnya adalah ayat yang menunjukkan banyak lagi bahawa boleh berhitung dengan iman itu amal yang buruk, yang tidak baik. Amal yang tidak baik, mana dalam keadaan seseorang itu beriman, dia tetap beriman walaupun dia melakukan perkara yang tidak baik, perkara maksiat lah kita kata. Kalau ia merupakan juzuk, amal soleh itu merupakan juzuk, bermakna lawan dia tu tak boleh lah, tak boleh ada lah. Lawan dia tu amal tidak baik, tak boleh ada lah. Ini dalam Quran dia sebut dengan jelas, innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizul. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Mana boleh dicampur adukkan dengan kezaliman itu? Boleh dicampur adukkan dengan kezaliman. Kezaliman tu banyak, luas lah. Kezaliman atas diri sendiri, orang panggil buat maksiat. Tidak mencampur adukkan dengan kezaliman. Kalau dia macam tu, orang inilah orang yang mendapat petunjuk. Kalau dia tidak campur aduk, kalau dia campur aduk, mana boleh? Boleh. Boleh ada iman, cuma tidak sempurna. Tidak sempurna. Lagi disebutkan, sekiranya dua pihak orang-orang mukmin berperang, fa aslihu bainahuma, maka kamu kena damaikan antara mereka berdua. Kalau orang mukmin perang ni sama orang perang dengan orang kafir, ni perang sama mukmin. Perbuatan itu perbuatan tidak baik. Dalam keadaan tidak baik, perbuatan ini tidak baik, boleh ada sekali dengan iman. Tuhan kata orang-orang mukmin kalau berperang, mukmin lagi dia panggil. Ini menunjukkan iman itu boleh berkumpul dengan amal tidak baik. Kalau amal baik itu satu juzuk dia tak boleh dipisahkan, tak ada iman dah lah apabila melakukan amal tidak baik. Ini di antara dalil dia lah. Oleh kerana iman itu dia boleh berkumpul